Cuma Nabi sebut bahawa Abu Lahab diringankan siksaan dia oleh Allah pada setiap hari Isnin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai satu tajuk, iaitu Abu Lahab diringankan azab. Ya, banyak video-video yang berlegar di media sosial. Sengaja saya cari, kalau ada yang kata isu lama, ya isu lama baru semua saya cari dan saya bahaskan di sini disebabkan dia akan berterusan. Ya, isu-isu ini akan berterusan dalam media sosial. Maka jika tidak ada orang yang membetulkan dan menjawab persoalan itu, dia akan berkembang dan membiak dan berterusan sehinggalah wujudnya media sosial ini dan wujudnya video itu sekiranya tidak dipadam daripada server dan sebagainya. Jadi kita akan terus memberi penerangan dan membetulkan keadaan. Jadi tajuk pada kali ini, Abu Lahab diringankan azab. Ini satu pernyataan yang menyanggah Al-Quran. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum itu kita akan melihat dahulu video-video ini. Kemudian kita akan membuat sedikit reaction berkaitan dengan video yang kita akan lihat ini. Baik, video yang pertama ni kita akan melihat video penceramah, ini Ustaz Wadi Anwar, mengenai syubah-syubah yang beliau sampaikan. Kemudian kita akan tengok lagi 2-3 video yang selepas daripada itu. Kita tengok dahulu. Cuma Nabi sebut bahawa Abu Lahab diringankan siksaan dia oleh Allah pada setiap hari Isnin. Kenapa tuan? Jawapannya kerana pada hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling gembira dengan kelahiran Nabi, yang paling meriah menyambut kelahiran Nabi, bernama Abu Lahab. Tuan, dia musuh Islam tak? Musuh Islam. Berapa puluh kelebihan Abu Lahab? Satu je. Apa dia kelebihan itu? Dia gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendek sangat kalau orang kata bid'ah sambut Maulid Rasul. Ada tak kumpulan yang kata bid'ah sambut Maulid Rasul? Ada. Hati-hati dengan kumpulan ini. Jangan jumpa sebagian ustaz yang membid'ahkan sambutan Maulid Rasul. Hati-hati dengan kumpulan ini. Mereka tidak selari dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengharuskan sambutan Maulid Rasul. Dan tengok sendiri macam mana Allah memberikan keringanan kepada Abu Lahab pada setiap hari Isnin. Kerana Isnin itu hari kelahiran Rasulullah, dan 1400 tahun yang lepas lebih kurang, ketika pagi Nabi dilahirkan ataupun malam Nabi dilahirkan, manusia yang paling gembira pada hari itu adalah Abu Lahab. Ya, tuan-tuan, kita akan teruskan melihat video yang seterusnya, video yang sama daripada orang yang berbeza. Kerana video-video berkaitan dengan Abu Lahab diringankan azab ini banyak berlegar dan banyak penceramah yang menyebutnya di Malaysia ni. Bukan Ustaz Wadi Anwar seorang sahaja, ya, tetapi ramai yang membezakan di antara Ustaz Wadi Anwar dan yang lain-lain, penceramah lain-lain itu adalah Ustaz Wadi Anwar menyebut itu Nabi yang kata, Nabi yang kata. Jadi dia hadis lah. Penceramah lain tak kata begitu, sebab yang hakikatnya bukan begitu. Bukan Nabi yang kata, ini bukan hadis. Jadi kita tengok dahulu, bukan di Malaysia saja, di Indonesia juga, di Tanah Arab juga begitu. Jadi kita akan tengok dahulu video di Indonesia. Ini video Habib Novel, kata silap saya, berkaitan dengan isu yang sama juga.
Cuma Nabi sebut bahawa neraka dimimpikan Abu Lahab setiap hari Senin dari ibu jarinya mendapatkan minuman di neraka, minuman surgawi. Sehingga setiap hari Senin Abu Lahab minum minuman surgawi di neraka. Seperti ini. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Mata'allah bituli hayati. Di masa Habib Anis saya pernah menanyakan tentang hadis tentang cerita tersebut. Maka apa komentar Habib Umar? Habib Umar mengatakan Allah Ta'ala ingin membuat maulid Nabi hatta finnar, sampai di nerakanya Allah Ta'ala. Di neraka tetap ada maulid. Di neraka hari Senin tidak boleh ada kesusahan. Di hari lahirnya Nabi, orang yang di neraka yang pasti diseksa, nggak mungkin dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu minum minuman untuk Abu Lahab. Ada maulid di nerakanya Allah Subhanahu. Baik, seterusnya kita lihat pula video yang sama, yakni video yang tajuk yang sama tetapi daripada tanah Arab, ya. Neraka dimimpikan إن أبا لهب الذي مات كافرا لما فرح بمولد رسول الله وجاءت جاريته ثويبة تحمل له نبأ ميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله، فرح ومن سروره اعتق الجارية. تقاه العباس بعد أن مات: أين أنت؟ في النار، لأنه نزل فيه تبت يد أبي لهب وتب. إلا أنه أردف فيقول: يخفف عني العذاب في كل يوم اثنين بفضل فرحي بميلاد محمد بن عبد الله. حتى قال أحد العارفين: إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدة، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد. فما الظن بالعبد الذي عاش عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kandungan ceramah Ustaz Wadi Anwar sebentar tadi, dan juga Habib Novel yang berasal daripada Indonesia, dan juga seorang syekh yang berasal daripada Tanah Arab. Ada tulis nama dia tadi, saya tak ingat apa nama dia. Jadi kandungan ceramah Ustaz Wadi Anwar tu saya simpulkan sedikit, saya simpulkan ada 6 di sini. Ini Nabi kata Abu Lahab diringankan siksaan pada hari Isnin. Kedua, manusia yang paling gembira atau meriah pada kelahiran Nabi SAW adalah Abu Lahab. Ketiga, dia musuh Islam, yakni Abu Lahab, betul. Keempat, satu kelebihan Abu Lahab adalah dia gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kelima, pelik sangat kalau ada orang kata bid'ah sambut Maulidur Rasul. Hati-hati dengan kumpulan ini, mereka tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Kumpulan mana? Wallahu a'lam bisawab. Dia tak sebut di sini, ya. Jadi yang keenam, ulama ahli sunnah mengharuskan sambutan Maulidur Rasul. Itu saya tak nak sentuh. Saya nak sentuh berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu Abu Lahab diringankan azabnya di neraka. Kata-kata ini bukanlah kata-kata Nabi SAW, bukan hadis Nabi SAW, dan ianya tidak sahih. Ia benar, dia diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, seperti yang boleh kita lihat di video ini. Ya ruwi Al-Bukhari min qawli Urwah bin Az-Zubair rahimahullahu ma yali: وسويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات أبو لهب أريه بعد أهله بشر حيبة أي بسوء حال. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألقى بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة سويبة. Maknanya ialah riwayat Al-Bukhari dari ucapan Arwah bin Az-Zubair rahimahullah seperti berikut: Suwaibah adalah hamba sahaya kepada Abu Lahab. Selepas Abu Lahab memerdekakan dia, maka dia menyusukan Nabi SAW. Tak kala telah mati Abu Lahab, salah seorang ahli keluarganya melihatnya di dalam mimpi dalam keadaan buruk. Dia bertanya kepadanya,
apa yang berlaku kepada kamu? Abu Lahab berkata, tidak ada apa-apa yang berlaku selepas aku meninggalkan kamu, melainkan aku diberi minum daripada ini kerana memerdekakan Suwaibah. Okey, seterusnya kita lihat apa kata komen Ibnu Hajar, apa komen kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan hadis ini. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Mandah berkata dalam kitabnya As-Sahabah bahawa terdapat khilaf mengenai keislaman Suwaibah, dan Abu Nuaim berkata kami tidak mengetahui seorang pun yang menyebut mengenai keislamannya melainkan Urwah. Dan apa yang terdapat dalam kitab As-Siyar bahawa Nabi SAW selalu memuliakan beliau, dan baginda pernah bertemu dengannya selepas baginda berkahwin dengan Khadijah, dan baginda pernah berhubung dengannya daripada Madinah, sehingga selepas pembukaan Khaybar dia meninggal, dan anaknya Masruh juga turut meninggal dunia selepas daripada itu. Kata lagi Ibn Hajar Al-Asqalani, As-Suhaili berkata keluarga Abu Lahab yang bermimpi itu adalah Al-Abbas, pakcik Nabi SAW, bapa saudara kepada Nabi SAW. Beliau bermimpi, dan dikatakan di situlah disebutkan hari Isnin. Adapun yang kita sebut tadi, yang kita baca, riwayat yang kita baca tadi tidak disebutkan hari, dan diriwayatkan, ada riwayat mengatakan menyebutkan harinya adalah hari Isnin. Yang hari yang diringankan itu adalah hari Isnin. Okey, dalam riwayat ini menunjukkan bahawa orang kafir mendapat manfaat dari amal baiknya, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, sedangkan ini menyanggahi zahir Al-Quran. Jika ada keringanan kepada Abu Lahab, maka keringanan itu menyanggahi, nas itu menyanggahi nas Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maksudnya, dan kami tujukan perbicaraan kepada apa yang telah mereka kerjakan dari jenis amal yang mereka pandang baik, lalu kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang berterbangan. Boleh rujuk surah Al-Furqan ayat 23. Juga kata Ibn Hajar Al-Asqalani, riwayat ini adalah khabar mursal. Dia bukan hadis, dia hanya khabar mursal, kerana Urwah menyampaikannya tanpa menyebut siapa yang mengkhabarkan, siapa yang menceritakan kepadanya kisah ini. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, Qadiyah juga mengatakan berlakunya ijma' bahawa orang kafir tidak akan menerima manfaat dari amal kebaikan mereka. Kebaikan yang mereka lakukan di dunia tidak memberi manfaat kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir di akhirat nanti. Boleh rujuk kitab Fathul Bari, syarah di Sahihil Bukhari oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Iman adalah syarat penerimaan amal kebaikan, seperti firman Allah, Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin asif la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Maksudnya, bandingan segala kebaikan amal dan usaha orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhannya ialah seperti abu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperoleh sesuatu faedah pun dari apa yang telah mereka usahakan itu. Sia-sianya amalan itu ialah kesan kesesatan yang jauh dari dasar kebenaran. Boleh rujuk surah Ibrahim ayat 18. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan untuk kita terima manfaat daripada amal kebaikan kita di dunia ini dengan iman. Jika tiada iman, seperti kita tahu, rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Jika kita beriman dengan rukun iman yang 6 itu, maka segala amal kebaikan kita di dunia ini maka akan diambil kira dan dibalas dan mendapat manfaatnya di akhirat nanti, insya-Allah ta'ala. Ahli sunnah berijma' bahawa mimpi selain mimpi Nabi SAW bukanlah sebuah hujjah syar'iyah, seperti kata-kata Imam At-Tahawi yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari.
mengatakan orang kafir diringankan azab mereka adalah bercanggah sama sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dijatuhkan hukuman bunuh supaya mereka mati sahaja dan terlepas dari siksa, dan tidak pula diringankan azab mereka itu dari mereka, dan demikianlah kami membalas tiap-tiap orang yang melampau kufurnya. Boleh rujuk surah Fatir ayat 36. Sebahagian penceramah mengatakan bahawasanya minuman yang diberikan kepada Abu Lahab pada hari Isnin melalui ibu jari Abu Lahab, keluar air di ibu jarinya. Ini bertentangan, bercanggah dengan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan minuman ahli neraka itu di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaqisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang dari Tuhan kamu, maka sesiapa yang mahu beriman hendaklah ia beriman, dan sesiapa yang mahu kufur, ingkar, biarlah dia mengingkarinya, kerana kami telah menyediakan bagi orang-orang yang berlaku zalim itu api neraka yang meliputi mereka laksana kemah, dan jika mereka meminta pertolongan kerana dahaga, mereka diberi pertolongan dengan air yang seperti tembaga cair yang membakar muka. Amatlah buruknya minuman itu, dan amatlah buruknya neraka sebagai tempat bersenang-senang. Boleh rujuk surah Al-Kahfi ayat 29. Mari kita ambil iktibar dari surah Al-Masad, surah yang diturunkan khas kepada Abu Lahab dan isterinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama. Tangan yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan binasa itu tidak akan memberi manfaat kepada Abu Lahab di dalam neraka. Penceramah-penceramah yang mengatakan Abu Lahab diberi manfaat minuman yang keluar daripada kedua tangan Abu Lahab itu adalah bercanggah dengan ayat dalam surah Al-Masad ini. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan binasa, maka kedua tangan Abu Lahab itu akan binasa dan tidak akan memberi manfaat pun kepada Abu Lahab. Allah sambung lagi ayat ini, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan segala yang diusahakannya tidak dapat menolongnya. Hartanya dan segala yang diusahakannya, yakni kebaikan yang dia usaha di atas muka bumi ini, seperti membebaskan Suwaibah kerana kegembiraan lahirnya anak saudaranya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini, tidak dapat menolongnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia usahakan, kebaikan, amal soleh yang dia lakukan di atas muka bumi ini, tidak dapat menolong dan tidak memberi manfaat kepadanya di dalam neraka. Bang siapa yang mengatakan bahawasanya kedua tangan Abu Lahab memberi manfaat kepada dia di dalam neraka, itu bercanggah sama sekali dengan ayat Al-Quran yang Allah firmankan ini. Allah sambung lagi di ayat yang ketiga dalam surah Al-Masad ini, sayasla naran zata lahab. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dia tidak ada rehat, tidak ada kesenangan pada hari Isnin, hari Ahad, hari Khamis dan hari apa-apa hari pun. Bahkan Allah mengatakan dia menderita bakaran api neraka, bukan sahaja duduk bersenang lenang, marak menjulang. Lahab, menjulang-julang tinggi. Walaupun saya tidak bersetuju dengan kebanyakan ahli sufi atau ahli tasawuf ataupun sufi, tapi kita akan bagi kredit kepada mereka yang bercakap benar. Kata-kata mereka yang benar kita benarkan, apa yang salah kita katakan salah, apa yang benar kita katakan benar,
Jadi dalam video yang saya nak tunjukkan ini, apa yang dikatakan oleh salah seorang ahli sufi ini benar sekali. Apa yang dikatakan ini benar sekali. Maka kita tidak tolak kebenaran. Jika benar, kita katakan benar, walaupun kebanyakan ahli sufi tidak begitu kita persetujui akan amalan mereka dan sebagainya. Tetapi di dalam video ini kita bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Sufi ini tentang bagaimana Abu Lahab diringankan azabnya adalah satu kisah yang palsu. Kita dengar dulu apa kata Syekh Sufi ini, ya. أيها الأحبة، نحن نعرف أن من الأكاذيب ما يلصق بالصوفية، والصوفية الصادقة براء منها، كقول هؤلاء الذين يقولون إن النار تخفف كل اثنين عن أبي لهب، ويلصقون هذا بنا، وهذا رؤيا منامية رآها العباس قبل أن يسلم. ونعرف أن الحافظ السيوطي، بل نعرف أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قال هذه رؤيا منامية ولا يثبت بالمنام حكم شرعي. نحن لا نقول هذا الكلام لأنه مخالف لقول الله ولا يخفف عنهم من عذابها. نحن لا نريد أن نكذب القرآن، نحن مع القرآن، لكن سنبقى نقول محمد أفضل خلق الله وأعظم خلق الله وأعلى العالمين رتبة وأعلى العالمين منزلة وأعلى العالمين درجة صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول إن جهنم تخفف عن أبي لهب، لأن هذا معارض لنصوص القرآن والإجماع الذي نقله القاضي عياض. نحتفل برسول الله بما هو ثابت، بما يوافق القرآن والحديث والإجماع. Baik, setakat itu dahulu tuan-tuan dan puan-puan perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di video-video yang akan datang. Jadi saya sudahi perbincangan kita pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.